Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Tajuk ataupun maudhu' yang hendak disampaikan pada hari ini iaitu berkait dengan ibadah puasa. Mengenangkan keadaan tak seberapa lama lagi, jarak masa dikurang sebulan lebih lagi, dapatlah kita melaksanakan pula ibadah tahunan, yakni puasa di bulan Ramadan. Dari perkara ibadah puasa yang hendak diperkatakan di sini iaitu beberapa masalah. Beberapa masalah yang berhubung dengan ibadah puasa. Kalau kita mengaji kitab fiqh, kitab turah, kitab jawi, dia kata masalah bercampur-campur. Masalah bercampur-campur. Berkait dengan puasa berbagai-bagai. Di sini dinyatakan beberapa masalah yang berkait dengan puasa. Halnya mustahak dipaham. Penting diketahui dari hal yang tersebut. Pertama, antara masalahnya. Pertama, orang yang berbuka di tengah ia puasa Ramadan dengan sengaja, dia puasa tengah hari bulan Ramadan. Elok-elok tengah puasa, dia sengaja membuka, membatalkan puasa. Dengan dimakan ke, diminum ke, dia korek telinga siapa dekat batin, lubang telinga ke, dan lain-lain lagi dari perkara yang membatalkan puasa dilaku olehnya di hari yang ia puasa Ramadan. Itu maksud kata orang yang berbuka di tengah ia puasa Ramadan dengan sengaja. Bukan tersalah. Kalau tersalah dia laku perkara yang membatalkan puasa Ramadan, puasa tidak batal. Sebagai contoh, dia termakan, dia terminum. Lepas makan minum dah kenyang, sedar dah. Baru dia sedar, aku puasa hari ni. Namun puasanya tidak batal sebab tidak sengaja. Kalau dia sengaja, maka batal. Satu masalah. Atau orang yang lupa niat pada malamnya. Dia terlupa niat. Pada mazhab Syafi'i, puasa Ramadan kena dilakukan niat pada waktu malam di setiap malam. Kalau puasa sebulan, setiap malam sebulan tu kena berniat. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Maliki tu lain sikit lah. Ya. Walahan ia tiada bertaklid bagaimana pendapat Imam Malik. Kalau dia bertaklid niat, bagaimana pendapat Imam Malik? Lain pula hukumnya. Seumpama kata di malam pertama Ramadan, dia niat bertaklid atas pendapat Imam Malik, yakni dia berniat puasa bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan. Kalau dia taklid sebegitu, takdirlah di suatu malam bagi dia terlupa niat, maka besok hari dapat puasa. Sebab dia sudah bertaklid atas pendapat Imam Malik. Sebaliknya pula kalau dia tak taklid atas pendapat Imam Malik, kalau taklid suatu malam terlupa niat, besok hari tak dapat puasa, tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Tapi fahamlah.
Walau macam mana dia bertaklid niat cari Imam Malik sekalipun, dengan sengahajanya malam besok, malam lusa dia tak nak niat, tak boleh. Sebab kita ni bermazhab Syafi'i. Diharukan kita bertaklid tu setelah kita tu darurah. Berlakunya darurah. Barulah dikira sah taklid kita tu. Kalau dengan disengaja tak boleh juga. Ada dua masalah. Masalah pertama, orang sengaja membatalkan puasa Ramadan. Masalah yang kedua, mereka yang terlupa niat pada waktu malam, walhal ia tiada bertaklid. Berniat puasa bagaimana pendapat Imam Malik. Atau masalah yang ketiga. Dalam perkara pertama ni dia gabung. Tiga masalah di sini. Atau disabit oleh qadhi awal Ramadan. Oleh jabatan agama, oleh mufti, oleh pihak berkuasa. Mensabitkan, menetapkan. Dia kata, hari ini 1 Ramadan. Itu dia. Atau disabit oleh qadhi awal Ramadan pada hari Syak. Hari itu hari Syak. Hari Syak, yakni dipaham olehnya hari ini 1 Ramadan ke 30 Syakban. Duk terkata tanya. Tak dapat ditentu pada salah satu. Wa imma 30 Syakban ataupun 1 Ramadan. Manakala timbul persoalan begitu, namanya hari Syak. Sebab dia katakan hari Syaknya begini cerita dia. Kira mengikut jadual, berlakulah hari itu tanggal 30 Syakban. Dalam keadaan sebegitu terdengarlah secara desah-desuh orang duduk bercakap. Ada orang bercakap kata petang semalam, petang 29 Syakban tu, malam tu ada orang terlihat anak bulan. Tetapi orang yang bercakap tu dia tidak diketengah kepada pihak berkuasa. Kalau lalu orang bercakap, petang semalam ada orang kata ada orang terlihat anak bulan Ramadan. Tapi cakap dia tu tidak diambil kira oleh pihak qadhi, oleh pihak jabatan agama. Lepas tu kita kira dalam takwim kalender, hari itu, hari yang kita terdengar petang 29 orang terlihat anak bulan Ramadan tu, berlaku pada tanggal 30 Syakban. Maka masyhurlah peristiwa di hari itu dia panggil hari Syak. Nak kata 30 Syakban pun tak berani, 30 Syakban pun tak berani. Nak kata 1 Ramadan pun tak berani. Dikecualikan kita tengok kalender memang 30 Syakban. Tetapi ada orang sudah terlihat anak bulan Ramadan, maka lalu disabit oleh pihak berkuasa, ditetap oleh pihak berkuasa dengan katanya, kalau macam tu jelas. Hari ini 1 Ramadan. Tidak timbul cerita Syak pula. Sahih. Tidak sahih 1 Syakban. Itu cerita sebab dikatakan hari Syak. Di hari Syak tadi, tiba-tiba disabit oleh pihak berkuasa, pihak pejabat agama. Mereka awal tu kita kata, belah pagi itu, begitulah keadaan hari itu. Pihak berkuasa tidak tetap hari ini adalah 1 Ramadan. Tetapi secara desah-desuhnya, ada orang bercakap pasal petang semalam. Malam 29 tu. Malam 29 tu. Yakni malam 30 lah. Orang terlihatnya anak bulan Ramadan.
Jadi seolah-olah hari itu, belah pagi itu, hari Syak lah. Dalam pada begitu mungkinlah ada orang tu mengketengahkan kepada pihak berkuasa dengan kata saya terlihat anak bulan Ramadan petang semalam. Maka dia ambil kira lah cakap orang tersebut oleh pihak berkuasa. Oh kalau begitu jelaslah hari ini satu Ramadan bukan hari Syak. Maka sebaik saja diiktiraf ataupun diambil kira oleh pihak berkuasa, oleh qadi, bahawa hari Syak tadi adalah satu Ramadan. Barulah diambil kira. Maka ketiga-tiga masalah tersebut, masalah tadi. Hak masalah dia puasa separuh jalan, dia batal puasa dia. Hak masalah yang kedua, dia terlupa niat. Hak masalah yang ketiga, hari Syak tetapi disabit pada hari itu oleh pihak berkuasa dengan katanya satu Ramadan. Itu maksud kata, maka ketiga-tiga masalah tersebut. Itu jawab dia tu. Maka jawab tu. Maka ketiga-tiga masalah tersebut wajib imsak. Yakni menahan diri daripada melaku apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum atau memasuk suatu ke dalam rongga dan sebagainya. Wajib imsak gitu. Bagi orang masalah yang tiga tadi, pada manakala berlaku salah satu, dia wajib imsak. Sebagai contoh, dia puasa separuh jalan, dia sengaja mau batal puasa dia makan minum. Kau makan batal lah. Tapi sungguh pun puasanya dah jadi batal, dengan sebab makan minum tadi, wajib juga diimsak. Tak boleh makan minum lagi juga. Imsak tu. Wajib imsak. Kalau dia tak imsak, dia sengaja batal puasa dia, lepas tu dia makan berterusan. Jadi berdosa. 2 kali dosa. Dosa kerana membatalkan puasa satu. Dosa kerana dia tidak imsak dua. Sebab imsak bagi dia di kala tu jadi wajib bukan sunat. Wajib. Wajib imsak sehingga terbenam matahari pada hari tersebut. Dan wajib qada puasanya di suatu masa. Puasa dia terkena qada. Walaupun dia imsak sekalipun. Setelah batal puasa dengan sebab makan minum, akan datang puasanya kena qada. Demikian juga orang yang terlupa niat. Dia terlupa niat waktu malam, baru sedar tengah hari, oh malam tadi aku tidak berniat. Sekali pun dia tak boleh nak makan minum, dia kena imsak. Dan puasa malam terlupa niat tu akan datang kena qada. Ni ada separuh orang. Kalau dia terlupa niat, besok raya sakanlah dia. Mengapa hari ni makan minum? Malah tadi terlupa niat. Mudah dia ni. Mudah. Sebab imsak tu menghormatkan hari bulan Ramadan tu. Hari yang mulia. Satu masalah. Masalah ni, kalau setakat dengan ceramah tak lekat tu, tapi tak apalah. Dia sekurang-kurangnya cerita ni masuk kepala. Dia kena mengaji berkitab juga. Ngaji berkitab pun belum tentu lagi lekat. Kenalah mentalaah, mengulang kaji dari pelajaran tu. Melalui risalah, melalui kitab yang dipelajari. Barulah kita boleh ingat. Boleh ingat. Satu, antara perkara yang bercampur-campur berkait dengan ibadah puasa. Itu baru satu. Baru satu. Macam mana lah mereka langsung tak biasa dengar cerita begini. Puasa tak meh dah, tiap tahu. Tapi cerita berkait dengan puasa ni, tak biasa dengar, tak tahulah. Itu jangan tanya saya, tanya dia. Kedua, bagi yang berpuasa
Tak kira lah puasa wajib ke, puasa sunat ke, puasa kafarah ke. Sunat menyegera berbuka sebaik saja masuknya waktu, sebaik saja dengan orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada pilihan lah. Buka dah puasanya. Makna berbuka tu, makan minum sekadar ala qadar. Itu berbuka. Seumpama kata makan buah kurma, sebiji, 2 biji, 3 biji. Nak banyak 3 biji. Nak kurang sebiji pun jalan dah. Makan buah kurma sebiji. Minum air mineral sikit. Itu berbuka dah tu. Kalau sekadar tu dia makan, taklah berlarut tang lamanya. Boleh semayang maghrib, boleh jemaah maghrib. Ini yang kadang-kala dia berbuka puasa. Kalau sepak jemaah pun penghujung dah. Tok Imam nak beri salam baru dia masuk sah. Atau langsung terlepas tak boleh semayang jemaah. Itu bukan berbuka tu. Itu berkenyang. Berkenyang. Ataupun buka sakan. Dia buka sakan. Dia tak khabar ingat. Dia tak fikir dah kita ni nak semayang maghrib berjemaah ni. Duk bersalah mengadap pinggan tu kan. Habis yang tak habisnya pinggan je lah. Berbuka. Sunat berbuka dengan segera. Janganlah pula ada orang duk maghrib bertengah pun. Duk relax lagi. Relax lagi. Relax punya relax. Ada setengah tu anak semayang dululah. Lepas pada semayang baru nak buka puasa. Itu semua tak kena juga tu. Semayang lepas berbuka. Sunat tu. Tak berapa nak kena lah tu. Lepas semayang kita nak berbuka. Tak dapatlah pada sunat disegerakan berbuka. Bersalahan sahur. Sunat dilewatkan sekira-kira pada lewat tu. Jangan sampai ke mereka waktu syak. Berbuka puasa sunat disegera. Bersahur sunat dilewat. Pada kelewatan sahur tu. Jangan sampai mereka waktu syak. Syak macam mana? Subuh ke belum, subuh ke belum. Tu syak dah tu. Dalam suasana begitu masih lagi bersahur. Masih lagi bersahur. Itu dah tak comel dah tu. Kalau dia ada zon masuk subuh, sama telah yakin tak boleh lagi nak bersahur. Ini dalam keadaan syak tu boleh gagah tapi tak eloklah. Bersahur boleh dalam keadaan syak belum kau subuh. Subuh ke belum kau subuh. Sebab kita datang dari malam. Tapi pada berbuka puasa, maghrib ke belum ke maghrib. Dia paksa, dia gagah berbuka. Itu tak boleh tu. Sebab kita datang waktu siang pergi ke malam. Sahur tu sunat dilewatkan. Sungguh pun lewat, jangan sampai perekat waktu syak. Ketiga, antara masalah bercampur, orang yang berjunub, berhadas besar. Sunat mandi junub sebelum fajar. Sebelum fajar ni sebelum subuh lah. Sebelum sahabat fajar ni sebelum subuh. Dikenaki fajar di sini fajar shadiq. Waktu malam dia ada 2 fajar. Fajar kazib. Yang kedua fajar shadiq. Fajar kazib makna kazib dia dusta, bohong. Hakikat fajar tu tidak cerah. Tidak nak cerah. Sekadar nampak saja. Langit tu cerah. Hakikat tidak cerah.
Dia cerah sekejap, lepas tu dia lingkup gelap balik semula. Itu sebab dipanggil fajar kazib, fajar dusta. Orang tua-tua dulu panggil fajar ekor harimau. Sebab dia naik. Dia naik fajar tu supaya ekor harimau lah. Membelah langit. Lepas tu dia gelap balik. Manakala berlaku fajar kali kedua dipanggil fajar sadiq, fajar benar, fajar memang. Kalau kita tunggu-tunggu tak lama akan naiklah matahari. Maka fajar sadiq ni berarti sudah masuknya waktu subuh. Fajar sadiq, fajar sadiq. Bertolak dari situ, sembahyang sunat kadang-kala dipanggil sunat fajar. Kadang-kala dipanggil sunat subuh. Makna sunat fajar itu setelah masuk subuh. Sama bagaimana sunat subuh. Cuma ayat kitab Jawi dia kata sembahyang sunat fajar, artinya sunat subuh. Ada di kitab pula dia kata sembahyang sunat subuh. Sunat fajar tu lah. Jika tak faham, dilaku olehnya sebaik saja masuk subuh dia sembahyang sunat 2 kali. 1 kali 2 rakaat, 2 kali pula 2 rakaat. Jadi 4 rakaat ke dia sebelum sembahyang subuh. Sembahyang sunat apa 2 kali? Oh, dia kata hok mula-mula tu sunat fajar. Hok kali kedua tu sunat subuh. Hok tu lah. Sama je. Faham kita lah. Saya tengok di dalam Face baru-baru ni orang tanya Ustaz Baba Ismail sepanjang foto ni tentang fajar, sunat fajar dan sunat subuh. Dia jawab begitu, hak tu sama je. Tapi orang kita manakala boleh jadilah penceramah beritahu ke dia tu sembahyang sunat setelah subuh ada 2 kali. 1 kali sunat fajar, 1 kali sunat subuh pun dia buatlah. Apa yang kita faham daripada kitab-kitab? Sunat fajar, sunat subuh 1 tu je. Tidaklah 2. Bagaimana jawab Baba baru ni pun itu jugalah. Dan yang ketiga, antara perkara yang bercampur-campur berkait dengan ibadah puasa, orang yang berjunub, yakni orang yang berhadas besar lah. Sunat mandi sebelum fajar. Jangan pula dipaham. Orang berjunub sunat mandi junub. Itu tak faham juga tu. Hampir sama tak faham sunat fajar, sunat subuh lah pula. Bukan kata sunat mandi. Masa dia mandi itu sunat sebelum fajar. Sebelum fajar, sebelum subuh lah. Tak subuh lagi, sunat dia mandi junub. Kalau dah masuk waktu subuh baru mandi junub, boleh puasa ke tak boleh? Boleh. Sebab tidak disyarat puasa tu suci daripada hadas. Bagaimana sembahyang? Oh, pukul 1 baru mandi junub. Hok junubnya malam tadi. Pukul 1 tengah hari baru mandi junub. Sah ke puasanya? Kita tanya dia, ada niat ke tak ada puasa tu? Ada niat, sah dah. Tapi pelik dah. Kalau mandi junub, yang junub waktu malam sebelum fajar. Tengah hari baru mandi junub. Masa-masa dia mau sembahyang subuh. Kalau dia mau sembahyang tidak mandi junub. Dia nak jawab kan. Jenis soalan ni soalan muka tak sembahyang. Tapi puasa, biasalah. Ada di antara kita. Sembahyang tak cukup, puasanya cukup sebulan. Sembahyang tak cukup 5 kali sehari, tapi puasa cukup.
Datang bulan puasa, nampak dah. Dijemurkan kain-kain telekom. Hilang tidak ada bulan puasa, tak berapa nak nampak dijemurnya kain telekom. Itu menunjukkan, melambangkan tidak ceria tu. Pada perkara sembahyang tidak ceria. Antara lain lagi di bulan Ramadan, peristiwa pelik. Bukan peristiwa Lailatul Qadar. Tiba bulan Ramadan, ramanya datang ke seorang masjid. Jeluak kedatangan. Hak biasa 2 sah yang semai jemaah. Oh, sampai 10 sah. Ramai datangnya mari pada Zoom mana. Tapi sayangnya ramanya hak minggu pertama Ramadan. Kedatangan ramai minggu pertama Ramadan. Masuk minggu kedua, minggu ketiga. Minggu ketiga tu pula modal sedia kala. Kalau sedianya 2 sah, menjadi 2 sah balik dah. Mana pergi dah pula lah. Dulu ni ramai lagi. Lepas tu tak ada pula. Alasan katanya balik raya. Jauh lagi raya tak ada balik dah. Pasal jenis. Jenis. Panah-panah tai ayam. Di seronok Ramadan tak ada. Seronok minggu pertama. Oh Allah Rabbi. Alangkah baik kalau dikekalkan kehadiran sembahyang jemaah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, ganjaran pahala berlipat ganda. Tapi dia datang minggu pertama. Biasa datang. Datang pun seminggu. Lepas tu tak datang. Orang yang berjunuk sunat mandi sebelum fajar, sebelum subuh. Demikian itu harus ia mandi pada siang hari mandi junuk tadi. Tapi sungguh tu, boleh mandi junuk tengah hari pun. Terlepaslah subuh, nak sembahyang subuh, tak mandi junuk. Kerana puasa itu tidak disyarat suci daripada junub. Sebab itu dia katanya harus. Keempat. Sunat berbuka puasa dengan kurma. Dengan buah kurma, dengan buah tamar. Itulah juadah yang paling afdal berbuka puasa ialah kurma. Ada pula orang kata saya ni, nak buka puasa dengan kurma ni tak lalu lah. Soal lalu tak lalu nak cakapnya afdal. Makanan juadah untuk buka puasa dengan kurma. Sebut kata buka, tak semesti makan kurma 0,5 kilo. Makan sebiji 2 biji pun dah cukup. Kerana ambil tapak ambil sempurna berbuka. Lepas tu nak makan kuih lain, makanlah. Nak makan kuih apa, makanlah. Kalau orang Kelantan, antara kuih yang istimewa, kuih tai itik. Kuih tai. Nama tak molek, makannya sedap. Kuih tai itik dia panggil. Tengok wajah semacam tai itik. Kalau orang Kedah pula dia kata, kalau puasa tu musim kemarau, musim panas. Buka puasa dengan apa? Tai ayak. Dengan tai ayak. Lepas tu dia gabung dengan orang Kelantan makan kuih tai itik. Dengan orang Kedah, tai ayak. Apa benda tai ayak ni? Tai ayam kah? Tai ayak tu teh ais. Teh tu dia bunyi masa seolah bunyi tai. Ais tu dia kata ayak, tai ayak. Bergabung tai ayak dengan kuih tai itik. Allah, kenyang melenggak dah. Dah. Mula-mula buka puasa dengan kurma. Lepas tu makanlah kuih lain lagi. Kuih pelita ke. Boleh dah. Jangan makan pelita pula.
terbakar perut. Pelita ni cakap orang zaman dulu, zaman tidak wujud lagi elektrik karan. Lalu orang-orang kampung zaman dulu dia pakailah pelita. Pelita. Pelita agak moden sikit dia buat daripada besi. Dia masuk minyak tanah. Di dalamnya dia pakai sumbu. Dia bakar dia makan nyala lah. Itu zaman dah moden. Zaman moden sekarang tak pakai pelita dah. Kalau ada pelita pun dia makan dah kuih pelita. Mengapa kuih pelita dinamakan kuih pelita? Dia nama pelita. Sedangkan kuih. Ni zaman dulu kuno. Orang zaman dulu kuno dia tak ada besi. Minyak tanah pun dia tak ada. Hanya dia adanya minyak masak je. Minyak masak. Minyak nyok. Minyak kelapa. Jadi nak suruh ada cahaya, dia buatlah sarang. Sarang pelita tu semacam sarang kuih pelita. Lalu di dalam sarang tadi dia masuk minyak kelapa. Minyak kelapa tak keluar sebab dia tutup molek. Setelah dia masuk minyak kelapa, dia buatlah sumbu sedikit. Dia pun letak di atas minyak tu. Terampung-ampunglah sumbu tadi di atas permukaan minyak. Lalu dibakarkan minyak tadi, maka menyalalah. Dibakarkan sumbu tu maka menyalalah. Dalam suasana minyak di dalam bekas semacam sarang kuih pelita. Itu sebab dinamanya kuih pelita. Semacamlah gaya pelita minyak zaman kuno. Kalau orang di negara Kamboja, dia nak dapat minyak tanah, dia tak sanggup nak buat minyak, nak buat pelita. Sebab minyak tanah sana mahal. Lalu tak lalu dia nak menghasilkan minyak, dia ambil minyak ikan. Kalau dikala musim ikan, musim dia tangkap ikan di Sungai Mekong tu banyak-banyak, maka perut-perut ikan tadi dia masak. Ini saya cerita apa saya lihat. Peristiwa di Kamboja pada peringkat tidak wujud lagi, tidak sebegitu banyak lagi. Api-api karam, hanya di kawasan bandar saja. Di perkampungan di zaman tu tak ada api lagi. Lalu dia ambillah minyak ikan tadi, dia simpan, dijadikan pelita untuk dibakar, bukan buat goreng sebab minyak tu najis. Minyak perut ikan dia masuk, ikan tu keluar minyak. Minyak tu disimpan. Dia nak tahu keadaan minyak tu, hasil dia rebus perut ikan dalam air tadi, hok mana yang terampung di permukaan air, maka itulah minyak. Maka tu dia cedok ambil dia simpan. Saya tengok dia, dia rebus ke apa perut ikan nak makan tak? Nak ambil minyak. Oh gitu. Setelah terapung di permukaan air itu, dia cedok ambil bubuh dalam bekas. Dia simpan minyak. Maka minyak tu dia guna untuk dijadikan pelita. Susahnya gaya hidup orang Kamboja di zaman tu. Maka zaman sekarang sudah merata dah. Api elektrik sudah masuk dah. Itu cerita pelita. Cerita-cerita begini pun nak tahu juga sebab tak ada dalam TikTok cerita gini. Ini hak luar TikTok. Sunat berbuka puasa dengan kurma jika dapat. Memang melipat ruah kurma. Jadi kalau nak suruh boleh buka puasa dengan kurma, carilah kurma yang baik-baik sikit. Made Indonesia ke, made Irani ke. Ini dia beli kurma kaki lima, tak ada standard. Nanti nak buka puasa, tengok pun tak lalu, belum lagi makan. Kurma made India, yang kadang-kadang bercampur dengan tanah. Zaman dululah. Kulit kurma tu kesar supaya tapak kaki kerah. Macam mana nak makan buka puasa? Cari hok baik-baik, hok boleh lawan
Boleh lawan kuih pelita tu. Tapi kalau sedap pula, tak makan lain dah. Duk tuju ke situ dah pula. Dah nak. Orang suruh berbuka. Sunat berbuka puasa dengan kurma jika dapat. Atau sesuatu yang manis jika tiada kurma. Setidak-tidaknya benda manis. Wah, kurma dah tak ada. Berbukalah benda juadah yang manis. Yang manis tu kuih dah tu. Kuih dah tu. Pula dah kuih apa pun. Kelima, antara lain lagi, perkara berkait dengan puasa. Sunat di bulan Ramadan itu dibanyakkan berbuat ibadah. Macam ibadah buat tu buat. Sembahyang tarawih berjemaah. Tahiyah masjid. Kalau masjid. Tahiyah tu masjid bukan surau. Ini tahiyah masjid dalam surau. Tak kalah pelik. Pelik tu. Masjid-masjid dah. Jangan nak bertukar pula masjid dengan surau. Sama aja masjid surau. Masjid tu lain bunyi. Masjid, surau sama juga dah. Kalau hijau pun tak lain. Dia kata negara Arab tak ada surau dah. Sebaik saja dibuat bangunan untuk sembahyang. Automatik macam itu awak cerita negara Arab. Kita ni bukan negara Arab. Dia heret cerita luar masuk ke dalam. Habislah kitanya. Dia jadi punuh ranah agenda. Lah kali dia masuk dalam surau, dia sembahyang tahiyah masjid. Sebab dia kata sama. Dah kalau sama tanggal dah tulis tu. Surah Ar-Nur tu tanggal. Tulis Masjid An-Nur. Tak berani pula nak tanggal kita. Kalau tak ditanggal, nama surah Ar-Nur, sedangkan AJK masjid, AJK surah sudah berniat masjid, nanti tertipu oleh masyarakat luar pula. Mari orang luar yang dia tak tahu pada bahawa surah An-Nur ni sudah naik taraf kepada masjid. Orang luar tadi utama sekali muslimah dalam keadaan dia berhaid. Dia datang di taman tu kan ada keduri kedara. Dia nak singgahlah berehat dalam surau tu sebab surau. Dia pun masuk dalam surau. Sedangkan dia dalam keadaan haid. Hukumnya haram orang haid masuk dalam masjid. Kalau dalam surau tu tak apalah. Tapi surau tadi dia tipu. Tulis nama surau. Dia niat masjid. Maka muslimah haid tadi tertipu dah. Siapa yang menipu? AJK tu lah. Dan itu, muslimah yang haid tadi tidak berdosa sebab dia anggap surau, dia tak tahu bangunan ni masjid. Kerana dia niat oleh AJK selaku masjid. Maka yang menanggung dosa, hak muslimah yang berhaid tadi, AJK. Sebab itulah kalau dah niat masjid, kena tulis masjid, tanggal nama surau. Tanggal nama madrasah. Tanggal nama musalla dan sebagainya. Jenama-jenama yang lain daripada masjid. Mai-mai. Sunat di bulan Ramadan itu dibanyakkan berbuat ibadah. Dan dibanyakkan seperti sembahyang sunat, tarawih, witir secara berjemaah. Atau i'tikaf, membaca Quran, atau bersedekah dan sebagainya. Elok dia banyak. Bersedekah pada fakir miskin. Antara lain lagi menyediakan juadah untuk berbuka puasa bagi orang yang puasa. Itu besar pahala. Disediakan makanan untuk orang berbuka puasa, ganjaran pahala kepada orang yang sedia makanan tadi semacam pahala orang yang puasa. Kalau dia sedia ramai untuk orang berbuka, banyaklah pahala. Sebab tu ada satu restoran di Kuala Lumpur. Restoran orang Myanmar, bangsa Rohingya. Di Kuala Lumpur. Setiap bulan Ramadan, dia sedia makanan untuk berbuka. Masuklah. Maka yang tak puasa pun ambil kesempatan juga pergi.
Duduk melepok di situ nak tunggu. Makan free. Makan minum dia sedia. Tiap tahun. Tak tahulah tahun ni ada ke tak ada. Yang lepas-lepas ada. Alhamdulillah. Betul tak nak? Tapi sekadar untuk berbuka. Berbuka tu bukan kata sekadar minum air, makan buah kurma. Ada lagi juadah-juadah yang lain dia sediakan. Dari itu kalau orang nak makan sedap masuk restoran tu kena order suku lah. Nak makan nasi biryani tu kena beli dah tu. Kalau orang lain setakat bubur dia, apa tu ada kuih dia sedia. Air minum, air sirap dia sedia. Apa lagi? Buah kurma dia sedia. Banyak jugalah. Kalau setakat bukan kata berbuka, nak berkenyang pun boleh dah. Boleh, dia sedia. Dia nampak tu, rahmat Tuhan. Betapa luahnya pada bulan Ramadan. Jadi bagi kita hari ini, hidup kita sedia bermula daripada sekarang lagi. Sebaik saja tibanya bulan Ramadan, aku nak buat ibadah sebanyak yang mungkin dan juga berkebajikan. Antara kebajikannya bersedekah. Dan lain lagi menyediakan juadah makanan untuk orang berbuka, termasuk untuk orang bermore selepas sembahyang tarawih tu, hidup kita ada persediaan makanan. Kita menyediakan untuk orang bermore tu tak kurang juga pahala. Kerana dimakan minum bagi orang yang berpenat lelah kerana sembahyang tarawih. Pasti bulan Ramadan. Tuhan buka pintu rahmat seluas-luas. Maka ambillah kesempatan. Bahagian daripada rahmat Allah dengan berbuat amal kebajikan. Keenam, makruh hukumnya berbekan atau injek. Injek darah. Ambil darah pada hari bulan kita puasa, pada hari kita puasa tu hukumnya makruh, tidak batal puasa. Ambil darah. Hari itu kita puasa, tidak batal puasa, tapi makruh. Sebab apa? Sebab meletihkan badan. Kita puasa sekali hari pula, ambil darah pula, jadi letihlah. Atau antara lain lagi juga makruh, mengunyah getah bagi orang yang puasa. Dia kunyah getah. Gula-gula singgam tu. Kalau dikunyah hari puasa, bukan makruh, batal puasa. Batal puasa sebab dia keluar perasa dia tu, tendang air perasa manis dia tu, batal. Ini getah-getah biasa lah. Getah-getah biasa dikunyah-kunyah. Ataupun getah singgam, orang tak ada power. Orang habis kunyah, kunyah balik pula. Jadi makruh. Termasuk juga makruh hukumnya berkoma dengan melampau-lampau. Dia tidak normal dia berkoma. Dia bubuh air mulut, dia lenggok. Buat takut terlacak air dalam tekak. Atau menyedut air ke hidung melampau-lampau. Bukan sekadar biasa, ya, dia seruk balik air. Takut terlacak ke dalam mulut. Juga makruh mengkucuk isteri selama tiada menaikkan syahwah. Itu makruh berlaku tu. Ada orang tanya. Antara pertanyaan orang, malam ni nak pergi malam ni. Malam ni di As-Sabirin. Awas sikit. Apa hukum cabut gigi di bulan Ramadan? Atau cabut gigi di hari kita berpuasa? Batal ke tidak puasa? Saya kata, cabut tak batal. Kalau tendang gigi baru batal. Kita pakai jawab style Ustaz Azhar kan. Cabut gigi, dia ambil gigi cabut.
Sama ada gigi palsu ke ataupun gigi asli ke, dia cabut. Dia cabut dengan hema. Oh, cabut. Batal ke tidak? Tak batal. Kalau dia ambil gigi, buah mulut dia telan. Batal. Tapi orang tanya tu, kenapa? Kerana ada setengah ustaz kata batal. Kita boleh attempt, boleh tanggung batal. Sebab apa? Sebab pada lazimnya, orang cabut gigi di klinik tadi, sebelum dia nak cabut tu, doktor akan injek gausi dia. Dia cocok gausi. Nak suruh jadi kebah gausi, senang dia cabut gigi. Lepas tu dia injek tu, dia tekan ubat pula masuk. Kalau ubat tu melecur, di jarum tadi, dia keluar, bercampur dengan air dia, takut tertelan. Air dia bercampur dengan ubat tadi, akan batal lah puasanya. Lepas dia cabut gigi, keluar darah pula. Kok gausi gigi yang dia cabut tadi. Tertelan darah bercampur dengan air dia pun batal puasanya. Itu sebab dia katakan batal. Kalau setakat cabut, tak batal. Faktor daripada cabut gigi itu banyak mendatang efek kepada batal puasa. Rekah cakapnya, tak usahlah cabut gigi. Tidaklah seautomatiknya cabut gigi batal puasa. Karena takut tadilah. Takut jadi darah-darah yang keluar tu dia bercampur dengan air dia, tertelan walaupun sedikit sekalipun. Jika nak cabut juga di bulan puasa, waktu malam. Dah. Ketujuh. Haram lagi tiada sah puasa. Walaupun puasa dam tamattu' sekalipun, ni dalam bab haji sana lah. Iaitu berpuasa pada hari yang 5 di dalam setahun. Dalam setahun 5 hari ni, haram puasa serta tiada sah puasanya. Tak kira apa kenama puasa sekalipun. Hatta puasa bayar dam, kerana bayar dam sekalipun. Puasa kafarah ke, puasa qada ke, tak dibolehkan. Berpuasa pada hari yang 5. Mana? Hari Raya Fitrah 1 hari. Hari Raya Adha dah 2 hari. Dan hari Tasyrik yang 3, iaitu Ayyamut Tasyrik. Hari-hari Tasyrik. 3, jadilah 5. Mana? Hari Tasyrik itu mana? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selepas Hari Raya Adha tu. Hari Raya Adha tu 10 Zulhijjah. 11 Zulhijjah, 12, 13 itu dipanggil Hari Tasyrik. Hari yang dibolehkan kita melaksanakan ibadah korban. Boleh sembelih korban 4 hari. 10 Zulhijjah, Hari Raya Adha. 11, 12, 13 boleh korban lagi. Berakhir korbannya hari 13. Setelah gaibnya matahari, hari 13 maka habislah Ayyamut Tasyrik. Tutup ceritalah korban kita pada tahun tu. Tak ada. Itu haram lagi tiada sah puasa. Ke-8. Hukumnya makruh tahrim. Yakni derajahnya hampir sampai ke derajah haram. Apa benda? Makruh tahrim di sini. Makruh hampir sampai ke peringkat derajah haram tu. Berpuasa tanpa sebab. Puasa tidak bersebab. Pada tanggal 30 Sya'ban. Pada hari itu dikira selaku hari Syak. Kerana anak bulan Ramadan tiada nampak. Pada petang 29. Sedangkan cuacanya bersih, tidak rombang. Tetapi pada hari 30 itu, ada orang bercakap pasal terlihat anak bulan Ramadan pada petang 29. Itu cerita tadi tu.
Tetapi cakapnya itu tiada disabit oleh qadi, oleh pemerintah. Maka jadilah hari itu dinamanya hari Syak. Maka hari Syak tadi tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Apa kenama puasa? Kecuali disabit oleh pemerintah hari ini 1 Ramadan. Mereka awalnya hari Syak. Setelah itu ditetap oleh pemerintah katanya 1 Ramadan. Boleh puasa juga. Tetapi sungguh tidak boleh puasa. Kenalah imsak. Tak boleh makan minum sampai gaib mentari. Bersalahan jika nampak anak bulan pada petang 29 itu atau ditetap oleh qadi, maka ianya adalah awal Ramadan. Lain pula cerita tu. Cerita dah nampak anak bulan 29 Syakban. Ataupun ditetap oleh pihak pemerintah. Hari yang kita kira 30 Syakban tadi, pemerintah kata hari ni 1 Ramadan. Tak ada pilihan dah, kena puasa dah. Mana hari itu hari Ramadan kata. Mulai masuk dah bulan Ramadan. Kita dah. Pada ingatan. Berpuasa yang ada sebab pada hari Syak itu harus hukumnya. Kalau ada sebab lah. Seperti puasa qada. Puasa qada tu ada sebab. Sebab qada. Puasa nazar. Puasa kafarah. Ataupun puasa sunat yang sudah menjadi kebiasaan baginya. Seperti ia berpuasa pada Isnin Khamis. So, jadi lazim bagi dia puasa Senin Khamis. Terkenalah hari Syak tadi pada hari Isnin. Hari yang dia biasa puasa. Bolehlah. Atau puasa sehari, puasa dahar. Sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Kebetulan hari yang biasa dia puasa kena hari Syak. Itu lain. Tak apalah tu. Maka jenis-jenis puasa tersebut jika terkena pada hari Syak diharuskan, diboleh. Kesembilan. Dan makruh tahrim berpuasa tanpa sebab. Demikian juga puasa sunat pada hari-hari selepas nisfu Syakban. Yakni mulai tanggal 16 Syakban. Seterusnya tak boleh puasa. Kecuali bersambung dengan hari sebelumnya. Seperti ia puasa pada 15 Syakban, maka boleh ia puasa 16 seterusnya. Tetapi kalau terputus tak puasa sehari. Yakni 17 dia tak puasa. Maka tidak boleh hendak puasa sampai habis. Nak sambung 18, 19, tak boleh. Pakai stok setakat. Ini cerita masalah puasa sunat di bulan Syakban bagi jenis puasa yang tidak bersebab. Kalau puasa bersebab seperti puasa qada, bersebablah tu. Maka dia boleh. Walaupun selepas daripada nisfu Syakban sekalipun. Nisfu Syakban ni itulah 15. 15 bulan Syakban dikira nisfu Syakban lah. 1 ke 15 nisfu awal. Pergi kepada akhir bulan Syakban tu nisfu akhir. Nisfu sani. Jadi kalau orang tu puasa dengan tidak bersebab, saja-saja nak puasa sunat. Sebelum nisfu yang kedua tu dia puasa. Makna 14 Syakban dia puasa. 14 boleh puasa, maka 15 boleh puasa, 16, 17 sampai ke bulan Syakban boleh puasa. Selama dia tidak tergalak hari yang dia tidak puasa. Boleh berterusan. Bersalahnya begini, kita kata 14 dia puasa, 15 boleh puasa, 16 pun boleh. Sampai 17. 18 dia tak puasa. Maka stop. Puasa sunat dia pakai setakat tu. Tak boleh dia terus lagi dah. Tidak. Orang-orang yang diharuh. Akan datang kita akan sambung. Berkait dengan puasa juga. Iaitu hukum fidyah puasa. Fidyah puasa, hukum kafarah,
Dan juga fidyah sembahyang. Dalam mazhab kita Syafi'i, ikut kaul dhaif dibolehkan juga berbuat fidyah sembahyang bagi si mati yang pernah meninggal sembahyang semasa hidup. Hal keadaan sembahyang tersebut dia tiada qada. Atas inisiatif keluarga tadi boleh berbuat fidyah mengikut kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pada muktamadnya mazhab kita Syafi'i tidak ada. Tetapi ada di antara ulama yang unggul dalam mazhab Syafi'i melaksanakan fidyah sembahyang si mati, umpamanya Syekh Subki. Syekh Subki ni ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau matinya bonda dia buat fidyah. Jadi kalau ulama terdahulu daripada kita melaksanakan, tak jadi kesalahan dah kalau kita melaksanakan. Tetapi sungguh pun begitu, terpulanglah. Tidak ada paksaan. Adapun fidyah puasa ni muktamad. Dalam mazhab kita Syafi'i, kok mana sekalipun, kalau orang tu sepatut kena fidyah, dia kena laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, menangguhlah ke atas zimahnya, ke atas diri dia. Dalam perkara fidyah tu. Sampai di hari akhirat, akan bertemulah persoalannya. Maka di situlah timbul cerita ulama-ulama yang dahulu-dahulu. Dalam perkara fidyah ni, dia buat secara helah. Secara helah ni, secara helah lah helah. Kalau tidak helah ni cara biasa. Secara helah ni cara agak luar biasa sedikit. Maka secara helah ni pun suatu cara yang boleh diterima juga. Walaupun bunyi namanya helah, tapi boleh terima. Kalau orang tu kata buat cara helah ni supaya main-main. Perkara ibadah tak boleh kita kata main-main. Benar sungguh lah. Lepas tu dia soal lagi. Ikhlas kau tidak buat secara helah tu. Dia korek ikhlas dah pula. Jadi ibadat ni Tuhan suruh sekadar yang mampu. Jadi tidaklah kita beribadat kalau tak ada ikhlas tak usah buat. Buat juga. Tapi kok mana seberapa yang mungkin kita kenalah berikhlas kadar kemampuan kita. Bagaimana sembahyang tu? Sembahyang Tuhan suruh dalam keadaan ingat kepada dia. Dalam keadaan khudur hati kepada Allah. Jadi tak tarah kita orang awam ni boleh ingat ke Tuhan dalam sembahyang. Kadang-kadang sembahyang dalam keadaan bercelaru. Kalau macam tu sembahyang buat apa? Hak Tuhan suruh sembahyang dalam keadaan hati-hati kepada dia, ingat kepada dia. Tapi kita sembahyang dalam keadaan celaru, tidak bertepatan dengan arahan Allah. Tak usah sembahyang, tak boleh. Kena sembahyang juga. Begitulah. Sebagaimana cara helah tadi. Jadi adakah cara helah tu segi syaraknya tidak sah? Kalau dikata olehnya tidak sah, ke tengahlah. Tidak sah. Cara gini tidak sah. Apa yang kita faham? Pada zahirnya, sah dah. Cuma dipersoal sudut ikhlas. Ikhlas tu kita tak tahu dah hati perut orang. Hanya yang tahu Tuhan. Hatta malaikat hafazah pun tak tahu. Orang tu niat dia, ikhlas dia. Tuhan takkanlah tak tahu. Sebab benda tu benda wujud, benda ada. Bagi Tuhan bukan kata benda ada saja dia tahu. Hatta benda mustahil pun dia tahu. Lintasan hati orang baik buruk, niat orang dalam perkara sesuatu perkara, Tuhan tahu sebab benda ada. Dah. Akan datang kita masuk dalam perkara fidyah. Wallahu a'lam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ikhtir lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.